Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Majidah Hamdan. Memulakan berita tengah hari ini dengan pelbagai kejayaan dicapai Kerajaan Sarawak hari ini. Hasil usaha bersama pemimpin-pemimpin terdahulu dan masa kini di bawah gabungan Parti Sarawak GPS dalam mentransformasikan pembangunan negeri ini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, kestabilan politik di Sarawak membolehkan pemimpin memikirkan apa yang perlu dilakukan untuk masa depan Sarawak dengan menyuntik gelombang baharu pembangunan. Katanya ini menjadikan Sarawak negeri paling kukuh dari segi ekonomi dan kestabilan politiknya di Malaysia, malah turut diperakui oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. The success that have been mentioned by Datuk Sri Lee Kim Shin actually is a collective effort by the leaders of GPS to transform Sarawak to what it is today. This is because of the stability that we have, the political stability that enable the leaders to think of what to do for the future of Sarawak. Because of that, we are able to find new ideas and to inject new wave of change in Sarawak. Otherwise, you are busy politicking and therefore you cannot really try to transform what you want to do for the future. But today, even the Prime Minister acknowledged that Sarawak is the strongest state in Malaysia. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Makan Malam Tahun Baru Cina Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP bahagian Miri pada Rabu. Menurutnya, Perdana Menteri semasa berucap dalam majlis di Brunei pada Selasa, beliau mahu semenanjung Malaysia belajar dari Sarawak kerana ia adalah negeri terkehadapan dalam memulakan ekonomi baharu yang bukan sahaja mentransformasikan negeri, ini malah Malaysia. Dalam hal ini, Premier Sarawak amat bersyukur kerana Kerajaan Perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar telah menunaikan beberapa tuntutan dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63 walaupun dikritik sesetengah pihak. Katanya antara kejayaan dalam rundingan berkenaan adalah pemberian geran khas tahunan sebanyak RM300 juta kepada Sarawak dan pelantikan wakil dalam Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. But then our current Prime Minister actually he wants to fulfill all in our Malaysian agreement. He is being criticized that side. Why give to Sarawak all these things? Then he said, it's not my done. I am inheriting what is written in MA63. What was agreed. And he has to fulfill what has been agreed. He is just Prime Minister to fulfill. He said, this is done by our forefathers, the founder. But we must fulfill what is written in MA63. Adalah orang politician sana kata, why everything Sarawak pinta kasih, Sarawak pinta kasih. Saya kata, itu sudah ada dalam agreement. Because that is our right. Thank God, the present government also look into it and willing to cooperate with us. Hadir sama isteri Premier Sarawak Puan Sri Dato' Amal Jumaani Tun Tuanku Bujang, Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Koo Hian, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Presiden Kehormat SUPP Datuk Patinggi Tan Sri Dr. George Chan Hong Nam serta div-div kenamaan yang lain. Sementara itu, Premier Sarawak berkata Miri kini sedang berubah menjadi bandar pintar melalui penyediaan pelbagai perkhidmatan digital untuk kemudahan rakyat Sarawak dan pengunjung luar. Miri is going to be, actually is transforming into smart city. We are injecting digitalization in Miri city to give service to the people in Miri. Not only the people, but the visitors coming to Miri. I promise
Miri to have City Hall, I have delivered it. And the smart city effort, we started in Miri. Ini semua senang-senang. Kalau ada sakit jantung pun di park, automatically orang sudah tahu. Because of smart connectivity. Selain itu, katanya kerajaan negeri dengan kerjasama syarikat Shell sedang melakukan kajian untuk mengeluarkan tenaga hybrid dari angin dan solar yang akan menjadi sumber tenaga baru kepada Sarawak. We are experimenting together with Shell to produce hybrid energy from wind and solar. It's just offshore Miri, Timi, area, platform, where we are using turbine, wind turbine, as well as solar to produce energy in that platform, Timi platform. And apparently, according to Shell, the result is quite promising. Beliau turut mengumumkan berita gembira dengan bersetuju memperuntukkan dana lebih 200 juta ringgit untuk tujuan mendalamkan saliran akses ke batang barang bagi mengurangkan isu banjir, merancangkan industri perkapalan dan perniagaan lain di situ. Terdahulu, Datuk Seri Lee dalam ucapan aluannya berterima kasih kepada Premier Sarawak kerana meluluskan projek mendalamkan saliran akses ke batang barang. Katanya projek tersebut amat dinantikan penduduk di Miri, di mana apabila siap kelak ia akan membantu merancangkan aktiviti perniagaan di Kuala Badam, khususnya dalam sektor perkapalan dan industri kecil sederhana IKS. And finally, tonight we'll get a good news from Yang Amat Berhormat. And on behalf of the people of Miri, I would like to express my thanks and appreciation to Yang Amat Berhormat Premier for approving the deepening of Batang Baram Delta as a channel, which has been a long awaiting project for Miri. This project is very, very important to Miri. Once the project is completed, it will help to boost activities of industries at the Kuala Baram and estate and the growth of small and medium scale industries. And the Kuala Baram, we already have 3,000 acres of industrial estate. And because of the problem with the Miri port, we cannot have bigger ships coming to Miri. The industrial estate development has been affected. And this will also be very good news to all our shipyards at Kuala Baram Industrial Estate. Majlis Anjuran SUPP Parlimentary Miri Sibuti Liaison Committee itu dimulakan dengan upacara simbolik mengaul Yisang oleh semua tetamu dan disusuli persembahan nyanyian dan tarian singa. Laporan berikutnya, Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pen Sri Abdul Taib Mahmud dan isteri Tuan Puan Sri Ragat Kudi Taib meneruskan kunjungan Tahun Baru Cina dengan mengadakan lawatan ke kediaman pengarah urusan kumpulan KTS Datuk Henry Lau di Sibu pada Rabu. Turut serta dalam rombongan itu Timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Dr. Anwar Rapai. Sebaik tiba, Tun Pen Sri Abdul Taib serta isteri disambut oleh isteri Datuk Henry Lau iaitu Datin Wendy Lau dan Temenggung Datuk Vincent Lau Lee Ming. Turut hadir menyambut kedatangan TYT ialah Pengerusi Lembaga Pelabuhan Rejang Datuk Joseph Salang, Temenggung Datuk Wan Hamid Idrus dan ketua-ketua masyarakat. Masa lagi dengan laporan dari Sibu, kira-kira 50 orang golongan memerlukan menerima sumbangan dalam Majlis Jalinan Kasih sebenar Tahun Baru Cina 2023. Program Anjuran Astana Sarawak dengan kerjasama Pejabat Kebajikan Masyarakat bahagian Sibu itu diadakan di Persatuan Fuchau Sibu pada Rabu. Penyerahan sumbangan telah disempurnakan oleh isteri kepada Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tuan Puan Datuk Patinggi Ragat Kudi Taib. Turut hadir Menteri Pembangunan Wanita Kanak-Kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah dan Timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rapai. Antara penerima adalah warga emas yang tinggal bersendirian, warga emas bujang yang bekerja sendiri, ibu tunggal dan golongan B40. Para penerima menerima bantuan berupa wang tunai dan keperluan asas.
Dalam pada itu, program Kamek Merayap yang diilham Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Nangka, Datuk Dr. Anwar Rapai terus digerak menjadi platform kepada masyarakat di kawasannya untuk berjumpa dan mengajukan permasalahan kepada beliau. Kesempatan sama diambil Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak itu untuk mengaktifkan diri turun padang meninjau perkembangan projek-projek kerajaan. Sehubungan itu, program yang memasuki kali ke-9 tersebut diteruskan dengan meninjau ke perumahan Kumuyang di Sibu pada Rabu. Menurut Datuk Dr. Anwar, perumahan baru itu memberi manfaat kepada 26 buah keluarga yang mana 21 daripadanya sudah menerima kunci, manakala 5 buah keluarga sudah mula mendiami kediaman masing-masing. Menerusi program itu juga, beliau mengambil peluang menyatuni penghuni di situ sambil merasai sendiri kemudahan rumah tersebut. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Majidah Hamdan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Member Fakta. Salam UKAS.